Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Siasatan segera dan terperinci akan dilakukan terhadap alat perakam suara kokpit CVR pesawat yang terhempas di Elmina semalam. Menteri Pengangkutan berkata rakaman suara kokpit yang ditemui pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU 10.20 malam tadi telah dihantar untuk dianalisa awal pagi tadi. Punca nahas akan dimaklumkan secepat mungkin secara telus selepas analisa BSKU selesai dalam masa terdekat. Proses bedah siasat dan pengecaman semua mayat nahas pesawat terhempas di Elmina dijangka selesai seawal-awalnya Isnin. Ketua Polis Negara berkata Jabatan Kimia memaklumkan ujian DNA memakan masa untuk dipadankan dengan lebih 200 cebisan mayat yang telah ditemui. Pihak Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Jabatan Agama Islam Selangor akan memudahkan semua pengurusan jenazah selesai selepas selesai ujian bedah siasat dan pengecaman. Identiti seorang mangsa nahas pesawat Allahyarham Syarifuddin Syari telah disahkan oleh isterinya. Isteri Allahyarham Suryana Muda mengesahkan identiti Allahyarham menerusi cebisan pakaian pada hari kejadian. Proses pengecaman berakhir pukul 2 petang. Allahyarham Syarifuddin, pemandu e-hailing, meninggalkan seorang anak lelaki berumur 16 tahun dan seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Impak nahas menyukarkan proses pengecaman mangsa. Menteri Kesihatan berkata, proses pengecaman di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang itu masih giat dijalankan dan memerlukan masa. Dalam pada itu, pasukan pegawai psikologi dihantar bagi memberi sokongan emosi kepada keluarga mangsa. Seorang mangsa nahas dikenal pasti sebagai pemandu e-hailing Grab tidak membawa penumpang. Ketua Polis Negara berkata pemandu Grab berkenaan disahkan tidak mengambil penumpang sejak pukul 2 petang pada hari kejadian. Semakan dibuat polis dengan syarikat e-hailing berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu bantuan dihulur untuk keluarga mangsa nahas pesawat dan urusan jenazah dimudahkan. Perdana Menteri melawat Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah tengah hari tadi. Beliau diiringi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Kesihatan meluangkan masa bertemu waris mangsa nahas. Turut hadir Menteri Besar Selangor, Ketua Polis Negara, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah dan Ketua Polis Selangor. Pesawat Beechcraft model 390 Premier 1 yang terlibat nahas memiliki semua lesen dan pendaftaran yang sah. Semua lesen iaitu lesen kru penerbangan, sijil pendaftaran serta sijil kelayakan terbang pesawat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam CAAM, penerbangan pesawat itu untuk perjalanan Langkawi ke Subang mematuhi tata cara penerbangan Malaysia. Hormat dan tunjuk rasa empati. MCMC menasihati orang ramai supaya menjaga sensitiviti dan elak berkongsi gambar mangsa tragedi pesawat terhempas di Elmina. Berkongsi gambar dan video bukan sahaja menyinggung perasaan keluarga mangsa, malah menyalahi etika. Mereka dinasihati menurunkan gambar atau video mangsa yang dikongsi. Sebarang perkongsian boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perkara itu turut ditegaskan Menteri di JPM Hal Ehwal Agama. Beliau mahu orang ramai berhenti menyebar atau berkongsi video dan gambar nahas bagi menjaga aib mangsa dan waris. Tegas beliau, masyarakat perlu berhati-hati dan tidak menyalahgunakan platform media sosial. Jabatan Pendaftaran Negara nafi dakwaan kononnya 54,000 warga Cina dalam proses diberikan kewarganegaraan. JPN menyatakan petikan yang ditular itu dimanipulasi daripada kenyataan Menteri Dalam Negeri semasa sidang akhbar pada 9 Januari lepas. Jumlah 54,000 permohonan yang disebut merujuk kepada jumlah permohonan dari tahun 2017 hingga 2022.
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC bagi menggugurkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27 juta. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Mahkamah Tinggi representasi dihantar 31 Julai dan diterima pada 2 Ogos lalu. Hakim menetapkan 1 Disember untuk pengurusan kes. Sebuah makmal memproses dadah di Cemoh Perak tumpas. Dadah dan peralatan disita bernilai lebih RM30.6 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berkata, 2 lelaki tempatan berusia 44 tahun turut ditahan. Mereka dipercayai terlibat aktiviti memproses dan mengedar dadah jenis pil Aramin 5 sejak Mac lalu. Sementara itu di Georgetown, satu sindiket dadah tumpas selepas makmal dadah diserbu. Polis rampas dadah jenis heroin bernilai RM5.78 juta dan menahan 2 individu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman berkata, sebelum itu, 2 serbuan di lokasi lain dibuat membongkar kewujudan makmal tersebut. Polis kini sedang mengesan baki ahli sindiket terlibat. Seorang kru bot nelayan maut selepas bot dinaiki meletup di kedudukan 4 batu nautika barat laut Pulau Tinggi Mersing semalam. Sementara 2 lagi kru dan tekong terselamat. Pengarah Maritim Malaysia Zon Mersing berkata, siasatan awal mendapati enjin bot meletup sebelum api menyambar salah seorang kru yang berada di anjungan. Mangsa maut disahkan bernama Muhammad Arudi Sulaiman berusia 43 tahun. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. 4 bot dan 18 individu termasuk 4 tekong ditahan Jabatan Perikanan. Bot didapati menjalankan aktiviti tangkapan di kawasan larangan di sekitar Pelabuhan Johor Kuala Sungai Masai dan perairan Johor Timur. Penahanan dibuat semalam hingga awal pagi tadi melibatkan individu berusia antara 40 hingga 63 tahun. Peralatan tangkapan ikan, bubu naga dan bubu lipat ketam turut dirampas. Kes disiasat muka Seksyen 8 Kurungan B Akta Perikanan 1985. Jabatan Kastam Perlis berjaya mematahkan 8 aktiviti penyeludupan di sempadan Thailand dalam 2 operasi dijalankan pada 14 hingga 4 Ogos lalu. Ini termasuk mematahkan kes berkaitan dadah, rokok kretek dan penyeludupan barangan bersubsidi. Pengarah JKDM Perlis Ismail Hashim berkata, pihaknya berjaya mematahkan 1 aktiviti penyeludupan dadah dalam operasi Mekong Dragon. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat kes pecah masuk stesen minyak di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kerugian dianggar mencecah sehingga RM50,000. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, suspek berusia 32 tahun itu ditahan pada 15 Ogos lalu di Kuala Lumpur. Suspek didapati positif dadah jenis syabu. Selain mempunyai rekod jenayah lampau, kes samun dan dadah. Tempoh reman 7 hari sehingga 22 Ogos. Seorang pekerja kilang terlepas hukuman gantung atas pertuduhan menetapbirasnya sehingga mati 7 tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Taufik Hidayah Abdullah 34 tahun dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan 12 sebatan. Tertuduh turut berdepan hukuman penjara 8 tahun yang berjalan secara berasingan serta 5 sebatan. Hukuman itu atas kesalahan menetak seorang lagi lelaki berusia 46 tahun sehingga cedera parah. Akibat vandalisme, menara komunikasi di Kampung Gasak Cini, Pekan Pahang rosak teruk. Susulan kerosakan itu, perkhidmatan beberapa syarikat telekomunikasi mengalami gangguan liputan 4G. SKMM memaklumkan hanya beberapa menara sahaja dijangka dapat dipulihkan untuk perkhidmatan sementara selewat-lewatnya Sabtu ini. Sebuah pesawat Piper 28 hilang kawalan semasa mendarat di lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Kejadian berlaku pukul 12.16 tengah hari tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, pesawat berkenaan sedang dalam latihan penerbangan. Ia dipandu juruterbang pelatih wanita berusia 23 tahun. Mangsa tidak mengalami kecederaan.
Program Skim Perubatan Madani menjadi fokus Kementerian Kesihatan bagi merealisasikan kerangka ekonomi madani sebagai reformasi kepada sistem kesihatan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menyatakan selain menampung keperluan kesihatan golongan B40, ia juga bertujuan mengurangkan kesesakan yang berlaku di Jabatan Kecemasan. 8 borang penamaan calon telah dijual SPR bagi tujuan pilihan raya kecil PRKP 161 Parlimen Pulai dan N13 Dun Simpang Jeram. Pengarah SPR Johor Nur Nikman Jaimun memaklumkan persiapan menjelang PRK itu berjalan lancar. Di Parlimen Pulai, daftar pemilih adalah 166,653 sementara 40,379 pemilih di Simpang Jeram. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mempelbagaikan program bersama masyarakat. Ia bagi memperkukuh perpaduan tanpa mengira bangsa. Semasa melancarkan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat JAKIM di Putrajaya, Ketua Pengarah JAKIM Dato' Hakim Muhammad Yusof berkata ia sekaligus memupuk rasa cinta kepada negara. Program Semarak Siswa Madani dan Gotong Royong Kemerdekaan UNIMAP jadi medium perkongsian dan pemindahan kemahiran mahasiswa kepada masyarakat setempat. Menurut pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, ia juga merupakan medium penting mengeratkan perpaduan dan sikap saling menghormati antara masyarakat. Program dianjurkan Pertubuhan Kebajikan Anak Jati Perlis dengan kerjasama Jawatankuasa Masjid Saidina Umar Al-Khattab dan siswa UNIMAP Perlis disertai 150 peserta. Johor jadi destinasi kedua uji bakat bintang RTM yang bermula hari ini hingga Ahad di Persada Johor International Convention Centre. Ia mengekalkan sistem penjurian profesional. Uji bakat terbuka buat individu berusia 15 hingga 25 tahun. Peserta juga boleh menghantar video secara dalam talian untuk dinilai oleh juri. Kerangka ekonomi madani jadi asas penyusunan semula ekonomi Malaysia secara menyeluruh. Ia disokong beberapa transformasi penting seperti mempunyai sektor perindustrian yang digiatkan semula. Menurut Gubernur Bank Negara, sektor perindustrian akan disokong oleh pelaburan berkualiti. Tadbir urus fiskal dan ketelusan akan dipertingkat. Ia akan melonjakkan keyakinan pelabur dan agensi penarafan kredit. Sementara itu, inflasi keseluruhan pada suku kedua terus sederhana kepada 2.8%. Menurut Gubernur Bank Negara, penurunan dicatatkan inflasi bukan teras dan inflasi teras. Sementara itu, ringgit susut 5.8% pada suku kedua 2023 namun meningkat 1.1% dalam tempoh suku ketiga iaitu setakat 15 Ogos 2023. Ini berikutan jangkaan semakin meningkat mengenai pengetatan dasar monetari Amerika Syarikat hampir berakhir. KDNK negara menyederhana kepada 2.9% pada suku tahun kedua 2023. Ketua Perangkawan Malaysia berkata ia disokong pasaran buruh yang bertambah baik, peningkatan berterusan dalam permintaan domestik dan kegiatan pelancongan. Pertumbuhan sederhana berikutan permintaan luar lebih perlahan, pengeluaran komoditi lebih rendah dan kesan asas lebih tinggi dari suku kedua 2022. Pertumbuhan KDNK 5.6% direkodkan pada suku pertama, menjadikan pertumbuhan purata bagi separuh pertama tahun ini pada 4.25%. Jumlah korban akibat kebakaran hutan di Hawaii meningkat kepada 111 orang, manakala lebih 1,000 masih gagal dikesan. Gubernur Hawaii, Josh Green memberitahu kebanyakan kawasan yang musnah dijilat api belum diperiksa sepenuhnya. Situasi ketika ini sangat membimbangkan manakala ramai penduduk tinggal di kemah dan tempat letak kereta sementara menunggu tempat pemindahan. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 melanda ibu negara Colombia pada Khamis. Perkhidmatan Geologi Colombia melaporkan gempa kedua dan susulan masing-masing dengan bacaan 5.6 dan 4.8 magnitud yang menyebabkan penduduk melarikan diri ke jalanan. Seorang wanita maut akibat terjatuh dari tingkap rumahnya ketika menyelamatkan diri. Pesakit di hospital turut dipindahkan. Gempa bumi turut menyebabkan tanah runtuh di Villavicencio. Tiada kerosakan besar dilaporkan.
Kebakaran hutan di Kanada terus marak memusnahkan kawasan seluas 134,000 km persegi. Ia 6 kali ganda jumlah keluasan kawasan terbakar yang direkodkan secara purata dalam tempoh 10 tahun, manakala hampir 200,000 penduduk telah dipindahkan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Margaret Gambang untuk paparan komprehensif. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.